Tiada apa yang lebih membanggakan saya berada di hadapan buah nangka yang sedia untuk dipasarkan, dan inilah hakikatnya. Daerah Maran memang terkenal dengan pengeluaran nangka yang besar-besaran secara komersial sejak dahulu lagi, dan kini saya berada di ladang milik Mi Salak Manis Enterprise yang mengeluarkan buah nangka grade J33 ataupun tekam yellow secara komersial, dan ladang ini berkeluasan 80 ekar yang berkapasiti 20 tan sebulan, dan sebenarnya lebih dari itu kalau mengikut keluasan tanahnya. Tetapi kita nak tahu bagaimana kejayaan yang diraih oleh pengusaha ataupun peladang ini. Baru berminat dalam kebun pertanian ni bermula pada 2010. Sebelum ni minat tu kurang. Selepas kerajaan melancarkan pertanian perniagaan, jadi saya duduk tengok apa semua tu, saya terpaksa kena rebut peluang yang ada tu. Ikon-ikon yang berjaya semua ada plantation, ada ladang, ada apa. Yang tu membuatkan saya bertambah semangat dah untuk menjalankan perniagaan pertanian lah. Tanaman nangka ni lampang kali ganda pada hasil sawit sebab dianya tak bermusim. Dia nangka ni dia sentiasa berbuah. Pertanian ni sebenarnya kita boleh tahu di mana kita nak hasil dia sebanyak mana, macam mana kita menjaga ni. Jadi kita boleh tentukan pendapatan kita lah. Bang Mi, macam mana kita nak tahu nangka yang ditanam di ladang ni dah boleh dituai dan boleh dipetik? Jangka masanya daripada baby dia punya baby nangka tu lebih kurang 120 hari lah. Itu jangka masa matang lah. Jangka masa matang lah. Tapi biasa kita petik dalam masa 110 dah boleh petik lah. Kenapa kita lebih awal sikit dalam 3-4 hari ataupun seminggu awal? Supaya pemborong tu dalam perjalanan dia ke ladang, ke tempat perniagaan tu ada masa untuk ranum. Untuk masak cantiklah. Oh, kalau tak nanti dia akan jadi terlampau masak. Okey. Boleh kita bagi contoh macam mana kita nak petik buah nangka ni? Jadi petik ni kita kena potong ni ujung ni. Ini 20 kilo. Lebih kurang lah. Tapi kena saut juga, kena support. Kalau kena support lah. Kena support kalau tak jatuh bawah. Sebab tu pokok kita tak nak tinggi. Contoh dalam 6 kaki hingga 8 kaki kita ada pemakasan. Sebab kita tak nak pokok ni jadi tinggi. Sebab buah ni kalau tinggi susah kita nak ambil. Dia ada grade-grade yang ditanam di sini? Kita banyak semua satu jenis lah. Itu CJ33 lah, tekam yellow. Sebab ni mendapat permintaan yang tinggi lah. Tekam yellow. Tekam yellow. Ini benih tempatan? Ini pertanian lah. Daripada pertanian lah. Bagi pemborong pula, dia jual runcit berapa sekilo? Dia ada pasaran sekarang. Kalau harga saya ingat biji 3,5 atau 4 ringgit lah. Kalau dah buka tu boleh cecah sampai 15 ringgit. Kalau dah kopek lah. Jadi sebenarnya perniagaan untuk tanaman nangka ini begitu lumayan, tetapi memerlukan kesabaran kerana penjagaannya mungkin tidak serumit tanaman-tanaman lain, tetapi mungkin satu peluang yang perlu direbut kerana masih ruangnya begitu luas, pasarannya begitu lumayan seperti mana yang dikatakan oleh Abang Mi Salak tadi, dan pastinya ia akan menjadi satu inspirasi kepada peladang ataupun mereka yang ingin berkecimpung dalam tanaman nangka. Saya rasa ini satu peluang keemasan yang perlu direbut bagi mereka di luar sana. Sekarang saya memiliki 80 ekar nangka. Segi hab pengeluarannya secah 1 bulan hingga 120 tan. CJ33 ni cukup istimewa. Semua segi ada, segi bau, segi ketahanan, segi rasa, semua cukup enak. Kalau makan nangka CJ33 kita dapat rasa nikmatnya nangka tu. Rasanya manis, baunya sedap dan juga tahan lama. Jadi mungkin kita boleh belah sekarang? Boleh. Okey, silakan. Okey, dari sini apa yang boleh kita nampak ni? Dia punya buah lah. Kalau tengok dia punya buah. Dia punya jeramin apa semua tu. Ini jerami dia. Kalau tak elok macam mana? Dia tak elok, dia akan jadi nampak macam ada karat. Contoh ni kita tengok dia cantik. Cantik lah dia punya. Ini memang cantik lah. Ini buah yang cantik lah. Jamin apa semua tu. Pemasaran tu bagi saya tak ada masalah. Nombor satu hubungan kita dengan pemborong.
dan Jabatan Kerajaan Fama dan Jabat Pertanian pun kita ada selalu perjumpaan, pembincangan apa semua. Jadi Jabat Pertanian banyaklah main peranan apa semua bagi saya lah. Dan Fama sekali pun banyak bagi tunjuk ajar lah. Banyak dibantu oleh Agrobank lah. Agrobank memang peranan cukup besar untuk saya sampai ke tahap ni lah. Melalui Jabatan Pertanian yang banyak membantu saya dan jabatan-jabatan kerajaan lah. Saya sebenarnya diberi kepercayaan oleh Agrobank hingga pinjaman ratusan ribu. Tapi atas kepercayaan tu step by step lah. Jadi keyakinan Agrobank bagi saya tu saya buat. Jadi apa dana dia bagi saya gunakan sepenuhnya untuk pertanian. Mana contoh permulaan Agrobank ambil langkah bagi saya contoh 3F. Dia memahami masalah saya nombor satu macam 3F dia bagi tanpa bayaran pokok. Hanya bayar interest. Ya, benda ni jangan ada di bank lain. Jadi banyaklah. Contoh backup kedua pula dia menawarkan saya lagi pinjaman. Jadi saya rebut lagi peluang dan dia sentiasa nombor satu hubungan itulah nak berterusan dengan bank. Segi bayaran, segi apa tu kita kena cantiklah. Apa yang anda ingin tahu ada tertera di banting di depan saya ini. Jadilah itulah kisah inspirasi kejayaan Abang Mi dengan nangkanya dari Maran Pahang ini, dan kita ikuti kisah ikon agro seterusnya. Durian merupakan satu kekayaan baru untuk Malaysia. Pada 2016 sahaja, hampir 74 juta durian dari Malaysia diekspor ke seluruh dunia, terutamanya ke negara China. Dan pasarannya begitu luas dan potensinya masih besar. Dan apa yang anda boleh lihat di belakang saya ini merupakan ribuan anak benih durian Musang King yang dimiliki ataupun diusahakan oleh saudara Zamri Osman. Agrofarm Muslim Berhad di Raub Pahang ini bersedia untuk menyahut cabaran negara untuk menjadikan industri penanaman durian sebagai satu kekayaan baru negara. Di sini selain daripada tanaman durian Musang King, ada juga nursery dan kolam ikan. Saya mula mencuburi bidang pertanian pada tahun 2013. Secara orang kata suka-suka permulaan dia, kecil-kecilan. Daripada suka-suka tadi tu bila kita tengok setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun pokok membesar dengan cantik, kita rasa ada keseronokan, timbul minat. Nak tak nak kita kena cuba cari inisiatif macam mana untuk menjadikan yang kita buat ni berjaya, terbaik kan. Orang ramai nak tahu macam mana kita nak kenal pasti itu ketulinan anak benih Musang King berbanding dengan jenis-jenis durian lain. Jadi ciri-ciri kalau kita nak tengok, of course lah selalunya orang tengok buah. Buah ni kita tahu bawah ni tapak Sulaiman lah, macam-macam lah. Tapi kalau daripada segi anak, yang paling mudah dia ada 3 ciri lah ya. Sebagai contoh ya, saya tunjuk ni bukan daun Musang King lah, ni daun kampung. Sebagai contoh. Pertamanya di ujung ni dia ada macam apa tirus, namanya panjang tu. Mata pancing. Dipanggil dia bengkok. Yang pertama ni, yang keduanya ombak daun, dia yang ketiganya belakang dia warna daun ni dia lain belakang. Tetapi yang paling mudah untuk kita kenali adalah ujung ni lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara dia, kita nak tahu. Dia ada macam cangkuk sikit kat ujung dia. Sebab kalau kita tengok yang kampung tak ada. Yang kahwin, yang Musang King dia ada lah. Itu yang paling mudah. Kita nak menceburi bidang, tak kira bidang apa. Macam saya bidang pertanian. Kadang kita ada sedikit kekangan modal. Itu yang main, apa yang kita nak buat adalah kekangan modal. Jadi yalah, maknanya saya berjumpa dengan, saya rasa bank yang terbaik adalah Agrobank lah untuk saya merujuk daripada segi pinjaman untuk saya jalankan aktiviti-aktiviti saya lah. So daripada situ saya close dengan Agrobank lah sebenarnya. Apa yang projek saya buat ni, maknanya Agrobank ada memantau. So alhamdulillah daripada situ saya berjaya sampai sekarang lah.
Okey, sekarang ni buat masa sekarang ni saya ada 6 nursery yang mana berkapasiti lebih kurang 180,000 pokok. Saya supply seluruh Malaysia. Tak termasuk di Sabah. Di Sabah saya ada lebih kurang 300,000. Jadi yang di Semenanjung saja pun itu pun demand tak cukup. Yalah, kita tahu musangking ni memang orang kata, boleh katakan kita Malaysia ni memang demam musangking lah, senang cerita. Bukan buah, menanam. So daripada situ, maknanya kesedaran orang ramai, kesedaran inilah yang menyebabkan benih-benih ni, demand kepada anak benih ni naik. Alhamdulillah, ialah macam kita ni, macam saya sendiri pun dulu ialah tak ada pengalaman, tak ada apa kan. Kita tahu menceburi bidang pertanian ni adalah suatu bidang yang bukan senang, tetapi dia memerlukan kesabaran, memerlukan kecekalan, memerlukan apa namanya orang kata masa dan macam-macam. Jadi kita jangan berputus asa kan. Even apa bidang yang kita ceburi sekalipun, kita kena ada minat yang pertama. Kalau kita tak ada minat, mungkin benda tu bukan tak jadi, tetapi kurang sikitlah. Tapi bila kita ada minat yang mendalam, lagi berjaya orang katalah kan. Lagi orang kata benda tu lagi ni. Minat tu yang paling penting. InsyaAllah usaha orang kata tangga kejayaan. Buat sikit, lama-lama jadi bukit. Dan benda ni sebab apa kita tahu ni daripada segi pasaran pun benda ni dah memang secure. Jadi kita jangan tunggu. Kita jangan jadi seperti orang kata seperti orang dulu-dulu. Tanam, tengok, tuai. Kita sekarang ni tanam, jaga betul-betul, insya-Allah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia akan mengeluarkan buah. Kalau dia tak ada teknikal, kalau dia tak tahu cara penjagaan yang betul, insya-Allah datang jumpa saya ataupun pergi dekat blog saya, Zamri Agro Farm tu boleh tengok, nombor kontak saya pun ada di sana. Jadi call, insya-Allah saya akan tolong. Inilah hasilnya apabila kita berbakti kepada tanah dan jelas apa yang kita paparkan sejak episod pertama hingga ke episod 25 dalam Ikon Agro ini, dari Perlis hinggalah ke Sabah, kami memaparkan kejayaan para peladang, nelayan dan juga petani dan juga pengusaha dalam bidang pertanian ini dan bagaimana memberi inspirasi kepada kita semua. Dan kami berada di episod terakhir ini dengan kejayaan Cik Zamri Osman di Agro Farm Raub Pahang ini menyediakan kami juadah yang paling enak di dunia, iaitu Musang King. Jadi jika ada rezeki dan jika ada peluang, insya-Allah kita jumpa lagi dalam Ikon Agro untuk musim akan datang. Assalamualaikum. Silakan tuan-tuan. Musang King Cik Zamri. Okey, sila jemput.